Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan juga kepada yang pertama kali untuk bersama-sama dalam ruangan ini dan menonton video ini. Sekali lagi saya ucapkan salam perkenalan. Jadi hari ini tuan dan puan saya mengambil kesempatan untuk berbincang tentang satu lagi perkara yang ada banyak dihantarkan soalan melalui inbox, sama ada melalui email ataupun mesej melalui beberapa platform social media. Ini adalah antara perkara penting bila kita menguruskan satu perniagaan, sama ada kita baru bermula ataupun kita sudah menampak dalam satu fasa lain dalam perniagaan kita. Jadi sebenarnya salah satu cabaran adalah tentang mempunyai ataupun menubuhkan satu struktur yang kuat yang menyokong kepada rancangan kita, perkembangan dan juga perjalanan perniagaan kita itu tadi. Jadi salah satu perkara dalam bahagian itu adalah tentang partnership. Partnership dalam konteks ini tuan dan puan ada dua perkara sama ada partnership itu berbentuk satu kerjasama ataupun satu kolaborasi bersama dengan beberapa entiti ataupun syarikat yang lain. Satu lagi konsep partnership adalah tentang adanya pemegang ataupun pemilik bersama dalam perniagaan yang kita jalankan. Jadi bila kita sebut partnership itu, kadang-kadang kita perlu lihat konteks perbincangan yang kita bawa. Dia ada dua, sama ada ia berbentuk kerjasama ataupun kolaborasi di antara bisnes kita dan juga entiti lain ataupun individu lain. Satu lagi partnership yang ada kaitannya dengan keterlibatan individu lain ataupun pihak-pihak lain yang menjadi pemilik bersama dalam perniagaan kita. Bermakna mereka ada pegangan saham ataupun ada equity dalam perniagaan kita. Jadi apabila kita kata kita nak menguruskan ataupun kita nak menguatkan, mengukuhkan struktur perniagaan kita itu, apakah jenis partnership yang kita bincangkan? Jadi saya tadi perkenalkan ada dua terma partnership yang banyak digunakan dan mempunyai konteks yang berbeza dari segi aplikasi. Jadi ada kalanya apabila kita membaca artikel ataupun mendengar perbincangan dalam bahasa Inggeris, partnership itu sebenarnya dalam kefahaman kita membawa beberapa orang kata intipati yang berbeza. Jadi kita apabila mendengarnya mestilah jelas dan faham apakah konteks yang dibincangkan. Adakah partnership itu berbentuk satu JV ataupun kolaborasi di antara satu syarikat dengan individu ataupun syarikat yang lain? Ataupun partnership yang dimasukkan itu adanya kerjasama yang mana setiap pihak, semua pihak mempunyai equity ataupun pegangan dan menjadi pemilik bersama dalam perniagaan. Baik, jadi tuan dan puan, antara beberapa perkara yang biasa kita lihat senario semasa dan berdasarkan beberapa soalan yang banyak masuk kepada sesi ataupun ruang-ruang yang saya sediakan untuk pertanyaan, maka partnership yang banyak yang diperbincangkan adalah dalam konteks pemegangan equity ataupun pemilikan bersama. Jadi sebagai contoh, ada yang menjalankan perniagaan dengan lesen enterprise tetapi mempunyai 2-3 orang pemilik. Maksudnya partnership yang menjalankan perniagaan itu dengan lesen enterprise. Manakala ada lagi satu jenis partnership yang mana mereka adalah dua entiti atau lebih dan mereka membuka syarikat PLT, perkongsian liability terhad, ataupun bahasa Inggerisnya LLP lah, Limited Liability Partnership. Dan satu lagi ada jenis perkongsian di mana ada pemilikan pegangan equity secara bersama dalam syarikat yang mereka buka yang biasa kita dengar sebagai syarikat sendirian berhad. Jadi ada 3 senario dan senario ini setiap satu berbeza. Jadi ada kalanya rakan-rakan kita, tuan dan puan di luar sana apabila bertanya soalan atau mengemukakan satu-satu senario, terus bercakap, okey saya ada partner. Isu saya begini, 1, 2, 3. Tetapi perkara penting yang perlu kita lihat adalah latar belakangnya. Adakah partnership itu dijalankan ataupun dipersetujui perjalanannya itu dengan penggunaan lesen perniagaan secara enterprise? Ataupun partnership itu dibina dan dimulakan dengan syarikat PLT? Atau partnership itu berbentuk pegangan saham yang mempunyai equity bersama dalam syarikat sendirian berhad? Jadi setiap satu itu mempunyai kaedah ataupun cara pengurusan ataupun strategi
pengurusan yang berbeza antara satu dengan lain secara teknikal. Jadi untuk perkara-perkara itu tuan dan puan, antara yang penting apabila kita bercakap tentang partnership dalam konteks pemegangan equity dan juga milikan bersama ini tuan dan puan, pertama sekali perlu ada kefahaman yang asas, basic yang asas tentang perbezaan kita menguruskan perniagaan kita dengan lesen enterprise ataupun syarikat PLT ataupun syarikat dengan berhad. Di manakah maklumat-maklumat ini kita boleh dapati atau kita boleh pelajari? Pertama sekali sudah tentu tuan dan puan boleh Google. Dan apabila tuan dan puan Google itu antara salah satu rujukan yang paling saya sarankan adalah laman web SSM yang rasmi. Terus ke laman web, di sana ada banyak maklumat. Walau bagaimanapun tuan dan puan, ramai yang memberitahu bahawa mereka tidak ada masa dengan lambakan maklumat yang ada dan tidak dapat memberikan fokus untuk memahami setiap satu perkara yang ada dalam laman web SSM. Jadi yang kedua, ramai yang berjumpa dengan individu tertentu yang memang secara profesional memberi khidmat nasihat dalam bidang-bidang pengurusan persyarikatan. Jadi yang kedua adalah di mana ramai daripada kita berjumpa dengan company secretary untuk mendapatkan maklumat-maklumat. Company secretary ataupun kita sebut sebagai setiausaha syarikat adalah seorang individu ataupun firma yang ada lesen dan tauliah untuk mengendalikan kerja-kerja mereka sebagai seorang setiausaha syarikat. Dia bukan setiausaha peribadi yang macam kita lihat dalam drama-drama ataupun dalam filem-filem di luar sana. Ia adalah satu individu yang mempunyai pentauliahan dan biasanya mereka beroperasi, setiausaha syarikat ini beroperasi dalam keadaan satu firma. Mereka akan ada satu kumpulan individu yang menjalankan kerja-kerja pengurusan dokumentasi untuk syarikat kita secara spesifik dan juga secara profesional. Jadi biasanya company secretary juga menjadi rujukan kedua yang mana mereka mempunyai pengalaman, mereka mempunyai tahap profesional dan kefahaman dalam setiap jenis pematuhan terutamanya yang melibatkan syarikat Sdn Bhd, syarikat PLT dan juga enterprise sebenarnya. Seterusnya yang ketiga, apabila kita kata kita perlu mempunyai kefahaman asas itu, kita juga boleh bercakap dengan mereka yang berpengalaman. Maksudnya bercakaplah dengan mentor. Mentor itu bagaimana? Sekiranya kita mahu tahu perkara secara spesifik tentang penggunaan lesen enterprise dalam perniagaan secara khusus, bercakap dengan mana-mana individu yang memang sama ada pengalaman ataupun memang sedang menjalankan perniagaannya dengan lesen enterprise. Sekiranya bercakap tentang PLT pun sama. Sama ada mereka ada pengalaman ataupun mereka sedang menjalankan perniagaan mereka sendiri dengan menggunakan syarikat itu. Jadi ada beberapa pilihan di mana kita dapat mengumpulkan maklumat dan meningkatkan kefahaman kita secara asas tentang bagaimana kita nak membina partnership dalam konteks pemilikan bersama, adanya rakan-rakan kongsi yang memegang equity dan ada milikan dalam perniagaan kita itu. Jadi yang mana satu lebih sesuai. Jadi tuan dan puan apabila berbincang ataupun orang kata secara spesifik mahu menyusun, maksudnya mahu ada satu strategic planning secara khusus untuk jangka masa panjang, maksudnya long term berkenaan dengan partnership ini, maka tuan dan puan tidak dapat lari daripada mengenal pasti model bisnes tuan dan puan. Contoh, sekiranya model bisnes tuan dan puan itu berbentuk franchise, katalah tuan dan puan menjalankan perniagaan dan membeli satu sistem franchise untuk dijalankan, maka struktur partnership yang tuan dan puan nak bina yang berbentuk milikan bersama dan pegangan equity di antara beberapa pihak perlulah sesuai dan mengikut model bisnes itu. Ada kalanya dalam bisnes franchise ada beberapa syarat tertentu yang termaktub yang diletakkan oleh franchisor. Dan kita sebagai franchisee ada keperluan untuk mematuhi semua peraturan-peraturan itu, terutama apabila kita menyusunkan struktur partnership dalam syarikat kita itu tadi.
Contoh seterusnya, sekiranya tuan dan puan menjalankan perniagaan itu dalam bentuk atau industri tertentu yang memerlukan perlesenan secara khusus. Contohnya, syarikat travel. Contohnya, syarikat pembinaan, construction. Jadi ada beberapa lesen-lesen khusus yang secara profesional, contohnya lesen IDB. Ya. Contohnya keperluan untuk mesti ada syarikat sdn berhad dengan modal minimum paid up capital. Jadi perkara-perkara ini perlu juga tuan dan puan jelas apakah model bisnesnya. Jenis bisnes tu tadi. Maka daripada situ susunan dan penstrukturan untuk partnership itu akan lebih sesuai dan jive dengan rancangan perniagaan yang tuan dan puan nak capai. Jadi mengetahui tentang model bisnes itu, apakah yang penting, apakah critical factor, apakah limitation, itu semua kita mesti ada satu pengetahuan asas. Jadi dalam banyak keadaan ramai yang menyangka, oh saya dah bersedia, saya dah tahu dah ni semua puan. Meskipun tak pernah lagi menjalankan perniagaan, tapi ramai yang menyangka bahawa oh saya dah study ni, saya dah berkuli, saya dah kumpul maklumat semua, saya dah tahu semua masalah in and out, saya dah dengar daripada ramai orang. Tetapi sebenarnya masih ada kelompongan di situ, maka itulah keperluan di mana tuan dan puan perlu ada orang kata engagement ataupun tuan dan puan ada satu connection dengan individu-individu tertentu yang lebih profesional dan mempunyai satu sudut pandang yang berbeza daripada apa yang tuan dan puan ada. Itu yang seterusnya. Jadi apabila kita dah tahu asas kepada cara pengurusan dan keperluan sama ada lesen enterprise, syarikat PLT atau syarikat sdn berhad, ia juga memerlukan kita faham tentang business model ataupun model pengurusan bisnes kita itu. Sekiranya kita berada dalam sistem franchise contohnya, mesti kita jelas dengan perkara-perkara asas. Ataupun tuan dan puan membeli lesen dalam konteks mungkin sebahagian daripada perjalanan perniagaan tuan dan puan itu, tuan dan puan membayar satu bentuk perlesenan kepada pihak lain untuk tuan dan puan menjalankannya. Pun tuan dan puan perlu lihat bagaimana keadaan. Dan seterusnya tuan dan puan melihat kepada industri ataupun jenis-jenis perniagaan yang mana memang ada secara spesifik diletakkan peraturan atau keperluan individu tertentu yang perlu ada dalam entiti perniagaan yang tuan dan puan tubuhkan. Contohlah kalau kita buka syarikat untuk memberi khidmat penjagaan keselamatan, security guard, betul. Jadi dia ada beberapa syarat, contohnya perlu ada individu yang begini-begini sebagai salah seorang pemegang saham dalam syarikat contohnya. Jadi setiap industri itu juga ada keperluan tertentu. Inilah yang dimaksudkan dalam orang kata model operasi perniagaan itu. Jadi tuan dan puan, dalam pengurusan partnership ini, dalam konteks perbincangan video ini adalah membincangkan tentang bagaimana partnership itu berlaku di antara individu ataupun syarikat yang mempunyai milikan bersama pemegangan saham dalam syarikat perniagaan kita. Jadi asasnya enterprise itu bukan syarikat, maka dia sekiranya ada partnership maksudnya pemilik bersama. Tapi kalau PLT dan sdn berhad, sekiranya dia kata sebagai pemilik bersama ada pegangan saham, maka dalam PLT kita sebut sebagai pekongsi dan dalam sdn berhad kita sebut sebagai pemegang saham. Jadi perkara-perkara asas ini sebaiknya tuan dan puan rujuk dahulu kepada individu-individu tertentu yang boleh memberi maklumat yang betul kepada tuan dan puan yang membantu tuan dan puan untuk membuat keputusan-keputusan yang betul. Akhir sekali semua keputusan ini sama ada tuan dan puan membuat keputusan untuk menjalankan perniagaan dengan lesen enterprise, syarikat PLT atau sdn berhad, keputusan itu akan memberi impak ataupun output seterusnya kepada tuan dan puan. Jadi tidak ada orang lain yang boleh memegang tanggungjawab itu melainkan tuan dan puan sendiri, meskipun tuan dan puan mempunyai konsultan ataupun penasihat yang bertaraf antarabangsa. Jadi kita sebagai pengusaha perniagaan
adalah orang yang bertanggungjawab kepada keputusan-keputusan yang kita buat, sama ada kita buat cepat, lambat atau langsung tak buat. Jadi seterusnya tuan dan puan, apabila bercakap tentang partnership ini, ada juga banyak persediaan lain, tetapi usahawan itu sifatnya adalah bertindak. Kita boleh buat analisa, kita boleh buat kajian, kita boleh kumpulkan maklumat, tetapi selagi mana kita tidak mengambil tindakan, selagi mana kita tak buat, maka kita tidak akan mendapat hasil yang betul atau kita tidak akan dapat melakukan apa-apa penambahbaikan daripada apa yang kita lakukan. Jadi yang penting tuan dan puan, selain daripada terus belajar, bercakap dengan mentor, membaca, adalah perkara penting untuk usahawan itu, pemilik perniagaan itu mengambil tindakan. Maksudnya buat. Jadi sekiranya sudah memang bersedia, buat. Kalau nak tunggu bersedia baru nak buat, memang kita tak akan dapat buat kerana bersedia itu adalah satu perkara yang subjektif. Kita boleh ada 12 bulan nak bersedia, 1 bulan nak bersedia, 3 bulan nak bersedia atau 3 tahun nak bersedia. Jadi ada banyak perkara yang mungkin tuan dan puan sudah pertimbangkan. Paling penting, lebih cepat kita bermula, lebih cepat kita belajar daripada kesilapan-kesilapan dan insya-Allah kita dapat memperbaikinya dengan juga kadar yang lebih cepat. Jadi untuk itu tuan dan puan, untuk kali ini perbincangan tentang partnership yang kita bawakan ada dalam konteks pemilikan bersama, pemegangan ekuiti bersama dalam perniagaan. Jadi untuk itu kita doakan agar semua usaha tuan dan puan akan mendapat kejayaan dan dapat dilalui dalam keadaan penuh dengan maklumat, penuh dengan keputusan-keputusan yang dibuat dengan pengetahuan. Jadi untuk itu, selamat maju jaya. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.